السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini, sambungan kita daripada yang semalam. Dan sebenarnya ni bukan, kalau ikutkan ni bukan jadual kuliah saya lah, tapi saya menggantikan orang lain. Dan saya rasa sebab dia berkait dengan yang semalam, jadi saya teruskan sambungan daripada perbahasan kita untuk kuliah subuh semalam, iaitu berkenaan dengan isu mengutamakan selawat rekaan mengatasi selawat yang syar'i. Dan kita dah bahas 23 riwayat selawat yang sahih yang mungkin kita tak pernah dengar. Sebanyak itu punya riwayat yang sahih. Mungkin sebahagian orang dia nampak riwayat yang sahih ni satu je, riwayat selawat Ibrahimiyah itu yang diucapkan dalam salat ataupun dalam tahiyat. Sedangkan dia ada banyak versi yang lain berbanding versi-versi yang dianggap sebagai rekaan dalam syarak ni. Dan kita dah bahaskan satu selawat yang diberikan analisis oleh penulis, iaitu selawat Fatih yang dipelopori oleh kelompok Tijani. Selawat yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatami lima sabaq. Itu dah kita bahas malam. Untuk pagi ini kita akan sambung selawat yang seterusnya, dikenali dengan nama selawat Nariyah. Selawat Nariyah. Kita tengok dulu beberapa pendahuluan tentang selawat Nariyah ini. Selawat jenis ini banyak tersebar dan diamalkan di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada yang menulis lafaznya sebahagiannya di dinding-dinding masjid. Mereka berkeyakinan sesiapa yang membaca selawat ini sebanyak 4,444 kali, hajatnya akan dipenuhi atau dihilangkan kesulitan yang dialaminya. Itu antara fadilat yang disandarkan kepada selawat ini. Lafaz selawat ini ialah Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kullu ma'lumin lak. Ataupun dikenali juga dengan nama Tafrijiyah. Ini selawat yang tidak asing bagi kita, sebab selawat ni dipelopori dan dibawa dalam bentuk nasyid, jadi orang kita terbiasa hafal dengan selawat-selawat seperti ini. Kita tengok analisis yang dibawa oleh penulis tentang selawat ni. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam selawat Nariyah ataupun Tafrijiyah ini. Yang pertama, akidah tauhid yang diseru oleh Al-Quranul Karim dan yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan setiap muslim untuk berkeyakinan bahawasanya Allah satu-satunya yang melepaskan kesusahan. Itu semua setuju.
tidak ada masalah padanya. Okay. Dan Allah Ta'ala lah yang membebaskan kesulitan, yang menunaikan hajat, memperkenankan manusia apa sahaja yang mereka minta. Ini tauhid dalam ibadah, juga tauhid dalam memohon pertolongan pada Allah. Tidak dibolehkan bagi seorang Muslim berdoa kepada selain daripada Allah untuk menghilangkan kesedihan atau menyembuhkan penyakit, walaupun yang diminta itu seorang malaikat yang dekat dengan Allah atau seorang Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ialah satu konsep yang memang menjadi asas dan induk dalam agama Islam. Semuanya balik kepada Allah, dan itulah penyaksian daripada suratul Fatihah yang kita baca banyak kali dalam salat kita, khususnya pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ialah penjelasan ataupun menjelaskan hakikat kepada tauhid itu sendiri. Telah disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran yang menjelaskan tak bolehnya melakukan pertolongan, doa dan seumpamanya, dan apa-apa saja istilah yang digunakan kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Surah Isra ayat 56, Allah Ta'ala sebut, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Allah Ta'ala sebut pada ayat 56 surah Al-Isra, Allah Ta'ala kata, katakanlah, panggillah mereka yang telah kamu anggap sebagai Tuhan. Tuhan dalam kurungan yang diletakkan sini ialah pihak yang mengabulkan hajat, pihak yang menyembuhkan sakit ketika mana satu orang tu sakit, pihak yang memudahkan urusan ketika mana urusan tu sulit. Ini semua ialah apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Maka mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula mampu memindahkannya. Keputusan muktamad daripada Allah Azza wa Jalla tentang isu ini, iaitu tidak akan ada mana-mana pihak, walaupun pihak tu sangat dekat dia dengan Tuhan, tapi dia tak akan ada bahagian daripada kuasa ketuhanan, dia tak akan ada. Para ahli tafsir menjelaskan ayat ini turut berkenaan dengan segolongan yang berdoa kepada Nabi Isa ibni Maryam ataupun Isa al-Masih, atau malaikat, atau sosok-sosok orang saleh, dan juga daripada kalangan jin. Maknanya ayat ni, seperti mana Ibnu Katsir sebut, ianya menjelaskan tentang perangai, sikap satu kelompok manusia. Memang dia suka pergi dan dia divert dalam permintaan dia kepada pihak lain, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Rasulullah rela dikatakan dirinya mampu melepaskan kesulitan, menghilangkan kesusahan dan seumpamanya, sedangkan Al-Quran sendiri menyuruh beliau untuk mengucapkan benda tu dia tak dapat. Dalilnya ialah pada surah Al-A'raf ayat 188. Allah Ta'ala kata pada Nabi, suruh Nabi beritahu pada umat dia, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wama massani as-su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Maksud dia, Allah Ta'ala kata pada Nabi, katakanlah, qul, arahan pada Nabi, la amliku li nafsi naf'an wala dharra, aku tiada kuasa menarik manfaat dan tiada kuasa menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, illa masya Allah, walau kuntu a'lamul ghaib. Ini ialah kebarangkalian yang Nabi cuba berikan, Allah Ta'ala berikan pada Nabi. Nabi ucapkan pada kaum dia, untuk kaum dia sendiri fikir. Termasuklah kita sebagai saki-baki umat Nabi Muhammad akhir zaman ni. Allah Ta'ala kata, walau kuntu a'lamul ghaib, sekiranya Muhammad itu ada padanya perbendaharaan ghaib, lastakthartu minal khair, maka dialah yang akan ejah kebaikan tu banyak kena pada diri dia. Wama massaniyasu, sehingga dia tak tersentuh dengan keburukan. Tapi diri Nabi itulah yang kita saksikan melalui sirah. Dirinya lah yang menjadi yatim, dirinya jugalah yang kematian anak-anak,
dirinya jugalah yang kematian isteri, dirinya jugalah yang dibenci oleh ahli keluarganya. Adakah ini satu orang yang tahu benda gaib dan dia ada kuasa untuk ejah benda gaib, tiba-tiba dia pilih untuk dia menerima keburukan lagi banyak daripada kebaikan? Dan kita semua pasti dan tahu bagaimana tak seronoknya perasaan orang kena benda-benda macam tu, berterusan dia dalam kesusahan. Nak cerita benda yang baik, orang tak faham benda tu baik, bahkan orang kata benda yang dia nak bawa tak baik. Dia nak cerita something, orang faham lagu lain. Itu ialah petanda ataupun kayu ukur tiada pada diri Nabi tu perbendaharaan gaib kecuali kadar yang Tuhan beri. Ada benda gaib yang Nabi tahu, dan itu ialah datang daripada wahyu, dan Nabi tahu, tapi Nabi tak boleh tukar benda tu. Dia tahu benda gaib tu. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi ni dia tahu benda gaib. Dia tahu dengan sebab kadar wahyu yang sampai. Itu tak dinafikan. Cuma dalam selawat yang kita dengarkan tadi tu, dia ada beberapa permohonan kepada diri Nabi. Walaupun ada orang dia cuba nak kecoh, dia cuba nak cari beberapa ruang-ruang untuk mengatakan tak bukan itu yang dimaksudkan. Okay, kita tengok sekali lagi dia punya maksud dia. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhallu bihil uqad. Ada sebahagian baca dengan tanhallu bihil uqad ataupun tunhalu bihil uqad. Ya Allah, selawatkanlah dengan selawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad, dengannya. Okay. Saya nak bawa bukti lagi. Allazi, yang itu bermaksud dengannya, iaitu dengan Nabi Muhammad. Tunhallu bihil uqad, yang bermaksud terlepasnya kita daripada ikatan kesusahan. Wa tanfariju bihil qurab, terbebas daripada kesulitan. Wa tuqda bihil hawaij, dan tertunailah segala hajat. Wa tunalu bihir raghaib, dan dipenuhi segala keinginan. Wa husnul khawatim, dan kematian yang baik. Wa yustasqal ghamam, dan diberi siraman kebahagiaan kepada orang-orang yang bersedih. Biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lak, dengan wajahnya yang mulia dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh ilmu yang engkau miliki. Itu terjemahan kepada selawat ini. Dari segi makna, ada orang cuba nak kata biwajhihil karim itulah nak kata kepada Allah Ta'ala. Okey, kita ambil lah pandangan kata okey. Tapi walau macam mana pun, seindah mana pun perkataan ini, dia tak akan boleh menandingi riwayat yang Nabi sendiri bagi kepada kaum dia. Sebab riwayat ni tak datang daripada lidah Nabi. Pandai macam mana pun orang tu dia ejah, dia gubah, dia tak akan boleh menandingi apa yang telah siap sedia diletakkan oleh Nabi. Tak akan boleh. Okay. Kemudian seterusnya kita tengok apa lagi yang dia bawa sini, iaitu dalil daripada Imam An-Nasai, Sunan An-Nasai. Seorang laki-laki datang menemui Nabi lalu mengatakan, berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Dia ambil potongan je hadis ni. Maknanya ada satu benda berlaku, benda tu berlaku, maka lelaki tu pun kata ianya berlaku dengan sebab kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi respon terhadap kata-kata dia, aj'altani lillahi nidda, apakah Allah kamu hendak jadikan bagi Allah itu sekutu? Bila mana dia kata kehendak Allah dan kehendak kamu. Qul ma sya'allahu wahdah, katakanlah ianya kehendak Allah, bukan kehendak aku. Tengok Nabi dia jaga. Kalau Nabi ni dia okey dengan orang kata benda-benda macam tu pada diri dia, dia akan biarkan. Tapi dia tak biarkan sebab dia tahu ini ialah jurang-jurang, ini ialah tebing-tebing yang bahaya sekiranya kita berada padanya, yang boleh menggadaikan, yang boleh memberi kesan mencederakan akidah kita. Walau bagaimanapun, jika diubah ganti nama dalam kalimah bihi dengan menggantikannya dengan biha, maknanya adalah benar kerana ia melibatkan bertawassul dengan selawat Nabi ke atas Nabi
dan bertawassul dengan menggunakan selawat ke atas Nabi adalah satu bentuk yang dibenarkan. Maknanya dia cuba nak sebut tentang adalah pandangan yang ringan. Kalau semua bihi itu ditukar kepada biha. Bihi mana? Okey. Bihi yang kalau tengok dalam selawat ni, tunhallu bihil uqad. Bihi itu tukar kepada biha. Biha tu balik kepada salawat, sebab dia muannas. Bihi balik pada diri Nabi. Bihi itu balik pada diri Nabi. Tapi kalau kita bertawassul dengan selawat itu, selawat Nabi itu kita bertawassul, untuk kita dapat ada pandangan para ulama yang meringankan, kata boleh, taklah sampai tergelincir akidah dia, tak jadi lagi. Tapi semua kena tukar. Watan fariju bihil qurab, kena tukar watan fariju bihal qurab. Wa tuqda bihil hawaij, kena tukar wa tuqda bihal hawaij. Tapi yang tuan-tuan dengar dalam radio yang dialurkan, dia tukar ke tak? Dia tak tukar pun. Yang kita tersedia hafal kerana lagu itu pun kita tak tukar. Bahkan ada orang dia tak tahu pun apa benda bihi-bihi tu, tahu. Sebab dia fokus kepada fadilatnya. Tadi kita dah sebut, fadilat yang disandarkan kepada selawat ini ialah siapa-siapa yang baca 4,444 kali, hajatnya akan dipenuhi, kesulitannya akan dihilangkan. Okay. Itu cerita tentang selawat nariyah. Ada lagi beberapa huraian yang dia sebut sini. Yang dia kata sini ialah sekiranya ditukarkan kepada biha tadi, maka ianya dibenarkan. Tapi walau macam mana pun, ianya masih di bawah pandangan yang disebutkan oleh para ulama, para fuqaha mutaakhirin. Saya selalu sebut di sini, pandangan para fuqaha selalunya didasari, tak selalunya, ada setengahnya didasari oleh faktor-faktor yang kita tak tahu di belakang yang menyebabkan dia keluar pandangan itu. Contoh pandangan sebahagian Syafi'iyah yang membenarkan istighatsah. Istighatsah bukan tawassul. Tawassul ni kita dah sebut sebelum ni. Istighatsah ni minta kepada benda tu direct. Membenarkan sebahagian Syafi'iyah, membenarkan benda tu. Imam Ar-Ramli dan setengah-setengahnya membenarkan. Okay. Apa latar yang menyebabkan fatwa tu dikeluarkan? Kita kena tahu sikap pemerintah yang suka tekan ulama ni bukan berlaku bila mana terbentuknya negara-negara daripada penjajahan Eropah. Bukan berlaku lepas pada adanya Malaysia, adanya Indonesia, adanya Brunei. Bukan berlaku lepas tu. Daripada zaman dulu lagi, daripada zaman ulama berada dalam era khalifah, pada khalifah yang tertentu. Tak semua khalifah yang elok, ada khalifah yang lain pandangan dia. Bahkan zaman yang lagi awal daripada Imam Ar-Ramli, iaitu zaman Imam Ahmad, dan sebelum daripada tu, bila mana khalifah terkena fitnah khalqul Quran, mereka sanggup tinggalkan orang yang rompak harta orang yang berzina, sibuk nak cari Quran ni makhluk ke tak makhluk, penjarakan yang ni dulu, yang duk curi barang orang ni duk ke tepi tak apa. Dan itulah yang berlaku by realitinya. Kalau saya sebutlah, tuan-tuan akan nampaklah benda ni. Ada benda yang lebih jelas keburukannya diketepikan, tapi dia ambil benda lain, nak diisukan, nak dipanaskan, ditangkap, disekat, dibuat macam-macam usaha supaya benda tu tidak berlaku dan tak disebarkan. Jadi antara sebab mungkin pandangan itu dikeluarkan ialah kerana desakan kepada pemerintah, daripada pemerintah kepada para ulama tersebut. Sebab kalau kita tengok suasana di Mesir pada waktu itu, hatta sekarang ni pun, di Mesir ni ialah bumi yang dipenuhi dengan kubur orang-orang saleh. Kubur orang saleh banyak. Okay. Menyebabkan tabiat nak pergi ke kubur dan minta, dan suasana masyarakat pada waktu itu yang sara hidupnya sempit, dia bukan semua susah daripada orang atas sampai orang bawah. Dia ada pihak yang okey, tak terkesan dengan sara hidup, ada pihak yang tukarlah berapa kali pemerintah pun sara hidup macam itulah. Inilah realiti kehidupan. Okay. Jadi pihak-pihak yang duduk di bawah selalu ni,
yang makan tak cukup. Cara dia orang nak hilangkan rasa gangguan emosi dengan sebab tak cukup duit apa semua, dia orang akan pergi ke pintu-pintu ibadah. Kalau dipimpin dengan ibadah yang betul, dia orang dapat doa yang warid daripada Nabi, dia orang dapat pimpinan ibadah yang betul daripada Nabi, maka tu tak ada masalah. Tapi ada golongan yang mengambil kesempatan di atas terdesaknya golongan bawahan ini. Akhirnya dia orang pergi ke kubur tertentu, dia orang pergi ke tempat-tempat tertentu, makam. Makam ni tak semesti kubur. Makam ni boleh jadi tempat berdirinya rumah orang saleh di situ, ataupun tempat lalunya orang saleh di situ, selain daripada makam dengan makna kubur, maknanya jasadnya yang ditanam di situ. Ini ialah benda yang kita tahu. Sebab tu latar pembentukan benda-benda seperti ini ialah kerana ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan, yang melakukan desakan dan tekanan kepada tokoh-tokoh tertentu, menyebabkan keluarlah pandangan yang agak pelik hakikatnya daripada tokoh-tokoh yang kita tengok dalam bab lain dia begitu tegas, dalam bab ni dia sangat longgar. Okey. Itu yang kita boleh tengok daripada selawat nariyah ni. Kemudian kita pergi kepada selawat seterusnya, iaitu selawat yang telah disebutkan oleh salah seorang ahli sufi daripada Lubnan. Dia tak sebut siapa Syekh Sufi itu, tapi dia sebut selawat yang disebutkan oleh seorang ahli sufi daripada Lubnan. Apa selawat itu? Selawat yang lafaznya berbunyi, Allahumma salli ala Muhammadin hatta taj'ala minhul ahadiyah al-qayyumiyah. Ya Allah, selamatkanlah ke atas Muhammad, selawatkanlah ke atas Muhammad dan engkau jadikan darinya keesaan dan qayyumiyah. Qayyumiyah ni sama dengan al-hayyul qayyum, iaitu maha berdiri dengan sendiri dan pengurusan pentadbiran kehadap makhluk. Okay. Analisis selawat ni, sifat al-ahadiyah dan al-qayyumiyah termasuk daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin dua sifat ni nak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu yang kita tahu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Okey. Maknanya selawat ni dia jelas lah, dia tak ada penerangan yang panjang sangat. Okey. Maknanya adanya qayyumiyah dan keesaan itu yang menjadi sebab selawat ni tertolak. Okey. Seterusnya ialah selawat sa'adah. Selawat sa'adah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Ni pun kita selalu dengar. Selawatkanlah ke atas junjungan kami Muhammad mengikut sejumlah bilangan yang terdapat dalam ilmu Allah, selawat yang kekal seperti kekalnya kerajaan Allah. An-Nabhani dia ambil daripada Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan Sufi, bukan Ahmad Dahlan yang buat Muhammadiyah di Indonesia tu. Itu Ahmad Dahlan lain. Okey. Yang menyatakan kelebihan selawat sa'adah ini, pahalanya seperti pahala membacanya ialah seperti 600,000 kali salat. Sesiapa yang merutinkan membacanya pada setiap Jumaat sebanyak 1,000 kali, termasuk orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Itu fadilat dia. Analisis dia cukuplah kita tengok fadilat yang macam tu, kita dah tahulah fadilat yang seperti ini kebiasaannya petunjuk kepada kedustaan dan kebatilan. Okay. Selawat al-in'am, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada in'amillahi wa ifdalihi. Ya Allah, selawat dan salam dan berkat ke atas junjungan kami dan kepada keluarganya sejumlah kenikmatan Allah dan keutamaannya. An-Nabhani meriwayatkan daripada Syekh Ahmad As-Sawi, ini adalah selawat al-in'am, termasuk daripada pintu-pintu kenikmatan dunia dan akhirat, dan pahalanya tak terhitung. Dia sebut macam tu lah. Okay. Jadi kita tengok dia punya fadilat macam tu dah ada something dah lah. Okay. Seterusnya, selawat seterusnya ialah selawat Badar. Yang ini kita selalu dengar. Okay. Selawat ni bunyi dia, salatullahi salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kullu mujahidin fillah bi ahlil badri ya Allah. Tuan-tuan selalu dengar lah yang ni. Anak-anak pun mungkin sebahagian yang membesar dengan selawat ni. Okay.
Dalam selawat ni kita tengok beberapa perkara. Ada 3 pengucapan yang menjadi fokus point. Penyebutan Nabi dengan Habibullah, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan mujahidin dan ahli badar. Pertama kita kena tahu, tidak terdapat satu dalil yang jelas membolehkan selawat di atas. Sebab selawat di atas dari segi susunan dia macam bait syair. Dia bukan selawat, bait syair yang diqasidahkan, yang dialunkan. Demikian pula para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Seandainya disyariatkan, tentu Nabi menerangkan kepada para sahabat melakukannya. Adapun hadis, bertawassullah kalian dengan kedudukanku, kerana sesungguhnya kedudukan ini besar di hadapan Allah. Hadis ini termasuk dalam hadis palsu. Bertawassul dengan Nabi tidak dibolehkan menurut majoriti ulama. Majoriti. Tapi minoriti ada suruh lah, ada bolehkan. Macam saya sebut tadi, minoriti yang membolehkan tu, pertama, memang ringan pada isu-isu yang macam ni, ataupun ada desakan ataupun tekanan di belakang yang kita tak tahu. Dengan sebab faktor sejarah yang tersembunyi, kita tak tahu apa sebab dia boleh sebut benda tu. Okay. Jadi selawat ni, ianya dari segi susunan ialah susunan yang berbentuk syair. Jadi makna dia okey, tapi bila mana ada fadilat-fadilat yang dipercayai, yang tu yang jadi problem. Dia macam isu Nabi Khidir hidup tak hidup. Isu ni khilaf. Dia macam isu nak qasidah ni boleh tak boleh. Isunya khilaf pada mana? Khilaf pada boleh berqasidah dalam masa yang sama tidak meninggalkan zikir-zikir yang warid pada Nabi. Yang jadi tak boleh qasidah kat mana? Sebab percaya qasidah tu ada kelebihan lebih tinggi daripada zikir-zikir Nabi. Tu problem dia. Salah ke nak percaya? Contoh yang kedua, salah ke nak percaya kata Nabi Khidir ni hidup? Tak salah. Salah ke nak kata Nabi Khidir ni mati? Tak salah. Tapi yang salah, Nabi Khidir hidup, jumpa dia. Itu problem. Nabi Khidir hidup tak apa. Tapi Nabi Khidir hidup, jumpa dia. Dia siapa yang nak kena jumpa dia selalu? Itu problem dia. Memang kita tahu itu khilaf yang sangat muktabar di kalangan para ulama. Sama dengan isu-isu yang lain pun. Tapi bila mana dia sangkut dengan satu lagi isu dan dia buat satu benda kelebihan, samalah dengan selawat yang syar'i dan tak syar'i ni. Selawat yang tak syar'i, susunan perkataan dia okey. Tapi bila mana ada fadilat yang melebihkan selawat tu berbanding selawat yang telah warid pada Nabi, itu problem. Kalau kita nak dengar himpunan selawat-selawat yang dinasyidkan, yang dilagukan, tak ada masalah. Tapi kalau kita dengar dengan sebab kita rasa dia lebih berpahala berbanding selawat yang diwaridkan daripada hari Nabi, itu problem dia. Masalah dia di situ. Okay. Selawat Burdatul Busiri, selawat daripada Imam Busiri. Ini selawat ni kita selalu dengar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini selawat yang ada dalam qasidah Busiri. Okay. Analisis kita tengok. Selawat ini mengandungi beberapa kemungkinan makna. Bila maknanya seperti yang terkandung di atas, maka tawassul kepada Nabi yang telah wafat ianya termasuk daripada tawassul yang dilarang. Kerana tidak ada seorang pun daripada sahabat melakukannya di saat ditimpa musibah dan seumpamanya. Bahkan Umar Al-Khattab ketika salat istisqa, iaitu salat untuk minta hujan, tidak bertawassul dengan Nabi kerana baginda telah wafat, tapi meminta kepada Abbas, iaitu bapa saudara Nabi yang masih hidup, untuk berdoa. Sebab dalam hadis, dalam selawat ni disebut tawassalna ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Itu ialah dia direct kepada Nabi. Okay. Seterusnya selawat Nurul Anwar. Ini dah sebut sikit semalam. Selawat Nurul Anwar, Allahumma salli ala Nuril Anwar. Okay. Selain daripada tidak menepati lafaz sebenar yang diajarkan oleh Nabi, selawat ini mengisyaratkan kepada Nabi itu diciptakan daripada cahaya dan membenarkan konsep Nur Muhammad. Baginda sudah pun wujud sebelum kewujudan kedua ibu bapanya. Ini ialah kepercayaan Nur Muhammad. Okay. Saya tak nak huraikan sebab kita dah sentuh sebelum ni. Cuma nak katanya, selawat ini kebiasaannya dijadikan sebagai amalan oleh setengah-setengah kumpulan. Tambah sekarang PM kita ni nama dia lebih kurang pula dengan yang ni. Ada pihak yang pergi jumpa dia, nak beritahu ni selawat ni ada kelebihan. Sebab tu naik Anwar Ibrahim. Sebab orang yang duk amal selawat ni selalu adalah kata macam tu. Saya macam ni je sebagai conclusion akhir.
Tuan-tuan nak dengar apa-apa selawat, boleh. Tapi jangan fokus kepada fadilat selagi mana dia tak jelas daripada riwayat-riwayat yang sahih. Tuan-tuan boleh dengar qasidah apa. Tuan-tuan nak dengar Padang Bulan pun ikutlah. Kan ada qasidah Indonesia nama Padang Bulan. Tuan-tuan tahu? Balik tadi cek tengok. Sebab kita Nusantara ni lebih mirip dengan selawat macam tu. Kalau tuan-tuan pergi ke India, Pakistan, ada satu orang, dia kira suara dia sedap. Lagi sedap lah daripada Syekh Padang Bulan daripada Indonesia tu. Tuan-tuan tengok, nama dia Uwais Qadri. Ni lagi sedap. Tuan-tuan dengar ni golek kepala lebih pada Padang Bulan lagi. Dia punya sedap. Asli suara dia, tapi dia daripada golongan Brelvi di India. Tempat kita ni buat majlis selawat masih lagi okey. Tidak ada benda yang melampau. Golongan Brelvi ni selawat orang tabur duit kat atas. Tabur duit ni atas kepala. Tabur duit, tabur bunga, kalung bunga. Kan style orang India Pakistan dia kalung bunga sampai nak tenggelam dah muka kawan tu. Dengan penuh bunga ni. Tapi saya nak kata Uwais Qadri tu kalau tuan-tuan dengar dia lagi sedap, tapi dia punya slang India dia lebih lah. Tapi dia tidak disusuli dengan alat muzik. Suara dia tu dah sedap dah. Dia macam beatbox dah, dia punya bunyi suara dia tu, dia buat muzik lagi sedap daripada ada apa nama ni -1 lagi. Tapi jangan duk dengar yang tu lepas pada ni pakai seronok yang tu pula. Okey. Cuma nak kata ni antara tokoh dia lah di India ni, di Brelvi ni, Uwais Qadri ni. Dah tua dah pun, dah berumur dah, tapi suara ni masih bertenaga lagi. Tuan-tuan tengok dia punya persembahan. Cuma nak katanya, nak dengar macam mana kita dengar benda-benda lain. Sebab orang akan kata, takkan dengar lagu lebih baik daripada dengar qasidah. Ya, kita setuju benda tu. Tapi memvalidkan qasidah itu ada kelebihan, yang tu bukan hak kita. Verify benda tu, dia datang daripada Nabi. Nak dengar apa, boleh dengar. Tak ada masalah pun nak dengar apa. Cuma poinnya ialah adanya fadilat di situ yang problem. Ada fadilat di situ yang problem. Kita tahu benda ni masih lagi dalam ruang khilaf. Tapi ada orang dia angkat selawat-selawat tertentu lebih daripada selawat yang lain, mengatasi pada selawat yang lain, sehingga dapat satu stigma dalam masyarakat selawat Ibrahimiyah yang duk baca dalam salat tu macam tak ada apa sangat. Macam tak hebat sangat. Sedangkan itulah yang paling hebat, mengatasi semua sekali daripada selawat-selawat yang ada. Okay. Jadi itulah kesimpulan daripada isu yang ke-12. Alhamdulillah secara umumnya kita dah selesai perbahasan daripada buku ni. Saya rasa setahun juga untuk kita selesaikan buku ni rasanya. Okay. Jadi kita dah cover semua 12 isu. Bermula kepada kepercayaan roh Nabi dan para wali boleh menguruskan pentadbiran alam, sampailah kepada isu selawat. 12 isu yang dibawa oleh penulis ni merupakan isu kontroversi. Nama pun kontroversi, maknanya dia isu yang panas dalam kalangan masyarakat. Dan adakah selepas baca buku ni dan selepas habis kuliah ni, isu ni tak jadi kontroversi? Dia akan kekal kontroversi bila mana ada dalam masyarakat golongan yang tak mahu ambil tahu kat mana kontroversi dia, kat mana yang menjadi titik temu kepada perselisihan itu. Cuma kita boleh sebut satu masyarakat dia akan berubah cara dia menghadapi benda kontroversi bila mana dia ada ruang untuk dia tu nak duduk dan baca ilmu. Duduk dan baca ilmu dan dengar perbahasan ilmu, dia akan boleh menguruskan kontroversi itu dengan baik. Tapi kalau hanya dengar jauh-jauh, dengar tak habis, baca buku pun tahap 1 je, dengar kuliah pun banyak dengar orang yang mengarut je, menyebabkan dia akan duduk pada stage tu saja dan dia akan melatah bila mana adanya isu kontroversi apa-apa saja pun dalam agama ni, ataupun itu isu kontroversi apa pun dalam hidup ni. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai situ untuk pagi ini. Dengan erti kata lain, selesailah kita perbahasan daripada beberapa kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam daripada Prof Dr. Basri Ibrahim ni. Dan insya-Allah kita akan tengoklah apa-apa risalah yang lain yang sesuai untuk kita sambung dan kita kupas lagi di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.